أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Qasas ayat 24. Dan sebelum itu kita tengok pengajaran ayat lepas. 21. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Maksudnya lalu dia keluar daripada bandar dalam keadaan ketakutan dan menanti-nanti kesan akibatnya. Lalu dia berdoa, Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Pengajarannya, pertama, wajib selamatkan nyawa apabila terancam. Apabila terancam, walaupun terpaksa lari, dari musuh. Yang kedua, haram melakukan sesuatu yang memudaratkan diri, atau mengancam nyawa. Yang ketiga, sehebat mana manusia, dia tetap memerlukan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Walaupun dia adalah seorang Nabi.
Yang keempat, kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Dan ia juga adalah zalim kepada diri sendiri. Ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala dia menuju ke arah Madian, dia berkata, pasti Tuhanku akan menunjukkan aku jalan yang lurus. Pengajarannya pertama, semakin manusia mulia dan tinggi darjahnya di sisi Allah, semakin Allah memberi musibah dan kesusahan dalam hidup. Kerana ganjaran yang besar di sisi Allah adalah berdasarkan setakat mana besarnya dan sukarnya ujian. Yang kedua, selagi mana manusia mentaati perintah Allah dan hanya bergantung kepadanya dalam semua urusan kehidupannya, pasti Allah akan menjaganya dengan selamat, bahkan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus yang membawanya ke surga yang kekal. Ayat 23. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudani. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Maksudnya, dan tatkala dia telah sampai di satu perigi air di Madian, dia mendapati di situ ada sekumpulan daripada manusia yang sedang memberi minum kambing-kambing mereka. Dan dia juga mendapati selain pada manusia ramai lelaki, ada dua wanita yang sedang menahan kambing-kambing mereka. Lalu dia bertanya, apa urusan kamu berdua di sini? Dua wanita itu menjawab, kami tidak boleh memberi minum binatang kami sehingga semua gembala-gembala yang lain beredar. Dan bapa kami adalah seorang tua. Pengajarannya,
Kerja mencari rezeki adalah tugas lelaki. Adapun tugas wanita ialah di rumah. Mengurus rumah dan anak-anak. Serta mendidik mereka mengikut acuan Allah. Yang kedua, wanita dibolehkan keluar bekerja apabila ada keperluan dan hajat. Seperti membantu ekonomi keluarga ataupun disebabkan lelaki uzur. Yang ketiga, apabila wanita bekerja, hendaklah menjaga daripada ikhtilat. Hendaklah menjaga daripada ikhtilat, iaitu pergaulan bebas, dan tidak boleh wanita berada bersama lelaki yang ramai kecuali apabila darurah. Seperti di dalam peperangan. Yang keempat, wajib ke atas setiap orang yang beriman tidak menghukum apabila melihat sesuatu yang diragui sebelum memastikan keadaan yang sebenar. Sebelum memastikan keadaan yang sebenar dan sebab-sebab berlakunya. Yang kelima, tidak harus lelaki bercakap dengan wanita yang bukan mahram
kecuali sekadar yang perlu. Okey. Kita sambung tadabbur. Ni depan ada kosong satu. Okey, ayat malam ni sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam yang lari daripada diburu oleh Firaun dan koncunya demi untuk selamatkan nyawanya. Kemudian Nabi Musa lari ke Madian dan jumpa dua orang wanita yang memerlukan bantuan pertolongan. Kemudian Nabi Musa apa berlaku selepas itu? Setelah Nabi Musa bertanya, apa urusan kamu berdua di sini? Berapa patah soalan yang ditanya oleh Nabi Musa? Berapa patah? Ma khatbukuma. Lebih kurang dua perkataan. Dua perkataan. Kenapa Nabi Musa bertanya? Pelik sikit. Kenapa pelik? Sebab semua yang lain lelaki, tiba-tiba ada dua perempuan. Sedangkan kerja gembala kambing dan yang cari rezeki ialah kerja lelaki. Jadi Nabi Musa tak menghukum. Yang kedua, dia selidik dahulu dan bila selidik, dia tak perlu tanya panjang lebar. Duduk kat mana? Nama apa? Umur berapa? Belajar mana? Ambil bidang apa? Tak ada. Dua patah aja. Apa urusan kamu berdua? Dan wanita yang beriman pun jawab sekadar yang perlu. Apa jawapan dua wanita ni? Kami tak boleh bagi minum kambing sehinggalah lelaki tu beredar semua. Tapi perempuan ni tahu Nabi Musa akan tanya satu lagi soalan. Kenapa kamu? Kenapa tak lelaki? Maka untuk mengelakkan daripada Nabi Musa bertanya soalan seterusnya, terus dia jawab supaya tak panjang, tak banyak cakap. Ini menunjukkan dua wanita ni cerdik. Ada setengah orang tunggu, tak ada soalan lagi, tanya lagi kan. Jadi dia jawab apa? Bapa kami tua. Okey, lepas tu apa berlaku? Nabi Musa tanya tak? Berapa umur bapa? Sakit apa? Tak, Nabi Musa tak tanya. Terus. Fasaqa. Lalu? Tukar pensel? Siapa yang selalu tukar ni? Sakit? Jangan buat tuduhan. Selidik dulu. Baru belajar kan? Tengok dah hilang terus. Okey. Fa mana apa? Lalu. Makna apa? Setelah Nabi Musa tahu masalah, terus dia tolong. Tanpa banyak cakap. Fasaqa lalu dia memberi minum. Memberi minum apa ni? Memberi minum wanita ke kambing wanita tu? Kambing. Mana tu? Kalau ayat dia memberi minum dua wanita tu, ayat dia macam mana? Fa saqa huma.
Dia memberi minum kedua-dua wanita. Tak. Tengok ayat Quran. Fasaqa lahuma. Dia memberi minum untuk kedua, bukan kepada kedua. Mana untuk kedua tu? Iaitu untuk kambingnya. Okey, lepas dia bagi minum, dia buat apa? Tsumma tawalla. Kemudian dia terus beredar ataupun berpaling. Kita kalau tolong wanita macam ni, kita tanya lagi. Ada apa-apa lagi? Ya. Habis. Ini akhlak. Akhlak Nabi dan akhlak para pendakwah. Bila tolong ikhlas. Jangan ada niat, ada apa? Udang sebalik mi. Summa tawalla. Kemudian dia berpaling. Dia pergi ke mana ni? Ila zilli. Kepada zilli. Zilli apa dia? Teduhan. Tak sebut teduhan ni pokok ke apa. Yang penting tempat dia berteduh. Menunjukkan apa? Tak, menunjukkan apa? Lepas dia tolong, dia pergi tempat berteduh. Menunjukkan apa? Dia panas. Dia datang daripada mana ni? Daripada Mesir. Berapa hari? Lapar dan panas. Seorang Nabi. Lapar dan panas. Tapi tak menghalang dia untuk menolong orang. Betul? Kita sihat, kenyang, sejuk. Banyak kemudahan. Tapi bila orang minta bantu, saya tak free. Kan? Sebab apa? Kenapa? Banyak alasan. Kalau nak bantu orang, banyak alasan. Tapi ada masa je untuk keluarga. Kenapa? Ambil pengajaran ni, Musa dah berjalan jauh. Penat, letih, kena buru, takut, lapar. Tengok orang perlu bantuan, pergi bantu. Dia tak kata, minta maaf lah, aku tak makan dah 3 hari ni. Cari orang lain lah bantu. Tak. Lepas tu bila dia bantu, dia minta tak? Tak ada. Terus dia pergi ke tempat teduhan. Lepas tu dia buat apa? Faqal. Lalu dia berkata. Ataupun dia berdoa, Rabbi. Bila dia panah, letih, penat, lapar, dia minta pada siapa? Pada Tuhan. Rabbi. Wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Lima bagi apa yang anzalta. Engkau telah turunkan ilayya. Ilayya pada? Kepadaku. Kalau ilah kepada, ku di mana? Ya, ilayya. Ya tu aku. Okey. Kenapa Nabi Musa bila berdoa dia sebut Rabbi? Dia tak sebut Allahumma. Dan sebelum ayat ni pun ada doa dia kan? Apa doa dia? Rabbi najini. Itu bukan doa. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rabbi juga bukan Allahumma. Maka kita dapati kebanyakan doa para nabi dalam Quran Rabbi ataupun Rabbana. Rabbana zalamna anfusana. Kenapa mereka banyak guna Rabb daripada Allahumma? Bila cakap wahai Tuhan pun bagi rasa macam hamba. Kalau Allah tak rasa hamba. Kita biasa doa pakai apa? Rabb ke Allahumma?
Ha? Allahumma banyak. Rabbana banyak ke Allahumma banyak? Saya rasa Allahumma banyak. Iaitu doa makan kat Allahumma barik lana. Dia kalau dalam Quran dan doa para Nabi bermula dengan Rabb. Sebab apa? Sebab Rabb ni makna apa? Tengok mana. Apa makna Allah, apa makna Rabb. Allah adalah pencipta, pemilik, pengurus, pendidik. Jadi bila nak minta sesuatu hajat, apatah lagi hajat yang memang manusia tak mampu, melainkan Allah sahaja, maka kita minta guna nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kita nak minta sesuatu kan. Maka nama sesuai ialah Rabb. Dia mencipta, dia boleh buat apa saja. Tapi kalau Allah apa makna? Tuhan yang disembah. Bila Tuhan yang disembah, dia berkaitan dengan apa? Hukum. Buat ni, jangan buat ni. Kan? Dia tak menunjukkan makna Tuhan tu mampu berkuasa melakukan apa saja. Jadi ini dipanggil apa ni? Jenis apa ni? Tawassul. Tawassul dengan nama Allah. Dengan sifat Allah. Tapi, okey, bila kita guna Allahumma pula. Bila kita lebih kepada nak memuji Allah. Kita lebih nak memuji Allah. Contoh apa dia ni? Apa tu? Allahumma yang duk baca kunut nazilah. Ya mujri as-sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum kan? Dah berapa bulan dah baca? Dia kalau kita nak puji Allah, biasa kita guna Allahumma. Okey? Kemudian dia kata apa? Lima anzalta. Bagi apa yang engkau telah turunkan kepada aku min khairin dari kebaikan. Khairin ni nakirah. Makna apa? Apa-apa kebaikan. Banyak tak Allah bagi kebaikan pada Nabi Musa AS? Sebut. Tak, sebelum ni. Sebelum ayat ni. Tongkat mukjizat selepas ni, selepas cerita ni. Dia besar dalam istana. Berapa lama? 40 tahun. Makanan mewah. Makanan anak raja lah. Pakaian pun mewah. Pakaian anak raja. Itu nikmat. Lagi? Hukman wa ilmah. Sebelum ni. Hikmah-hikmah dan ilmu. Lagi? Selamat daripada dibunuh. Allah bagi nikmat hantar seorang kan. Daripada orang dalam istana Firaun bagi tahu pada Nabi Musa. Allah yang hantar. Selamat daripada dibunuh. Jadi Allah kata Nabi Musa, bagi apa yang engkau turunkan kepada aku daripada apa saja kebaikan, fakir. Aku, apa makna fakir? Fakir di dalam bahasa Arab, muhtaj. Sangat berhajat. Fakir, sebab tu orang miskin dipanggil fakir. Sangat berhajat. Apa yang Nabi Musa sangat berhajat ketika dia baca doa ni? Makanan. Tengok, ikhlas. Dia bantu perempuan tu. Kalau dia tak ikhlas, dia minta upah kan? Aku dah tolong bagi upah tak? Lepas tolong, terus dia pergi kepada Allah dan minta kepada Allah. Okey. Dalam doa ni, ada tak bentuk permintaan? Mana? Ada tak? Mana ada? Bentuk permintaan ni kita minta lah. Allahumma rzuqna. Itu minta tu. Bagilah rezeki pada kami. Allahumma arhamna. Rahmatilah kami. Itu minta. Dia minta ni biasa ada fi'il amar. Perintah. Bukan perintah lah. Kalau orang hantar kepada orang bawah, dipanggil perintah. Kalau hamba kepada Allah, dipanggil doa. Doa. Okey. Dalam doa Nabi Ibrahim ni ada tak unsur permintaan? Mana ada? Dia hanya mengadu. Dia kata, aku sangat fakir kepada apa yang engkau turunkan. Dia tak minta. Minta macam ni.
as'aluka rizqan tayyiba. Boleh faham? Allah marzukni. Ini pengajarannya apa? Dibolehkan berdoa dengan menyebut keadaan kita dan tanpa kita minta. Nabi Musa sebut tak keadaan dia? Sebut tak? Apa keadaannya? Fakir. Aku sangat fakir. Dan dia tak minta pun. Itu antara bentuk doa. Dan ini juga tawassul yang dibenarkan dalam agama. Tawassul apa ni? Apa dia? Tawassul mencerita keadaan kita yang sedang berdoa. Nabi Musa cerita keadaan dia. Dia tak minta. Tapi sebenarnya bila cerita keadaan tu, automatik dia minta secara tak langsung. Aku ni lapar. Kan? Contohlah kita lapar, kita jumpa orang. Ada dua keadaan. Kita mengadu pada dia, saya lapar. Tapi tak sebut, boleh tak bagi makanan? Tak. Ada orang terus minta, boleh tak bagi makanan? Yang mana lebih baguslah? Lapar. Boleh faham? Dan doa siapa ni? Nabi Yunus alaihissalam. Cuba baca. La ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada tak permintaan? Tak ada. Tapi ada apa? Menceritakan keadaan. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Dia minta tak nak keluar daripada perut ikan? Tak. Kenapa dia tak minta? Kan masalah dia dalam perut ikan. Kita kalau masuk dalam perut ikan, kita mengaku zalim dulu ke minta keluar dulu? Minta apa dulu? Minta keluar dulu. Sebab apa? Sebab kita ni jenis tak mengaku. Walaupun kita bukan Nabi pun. Betul? Tapi Nabi Yunus, dia Nabi. Tapi pertama sekali, kan kita dah belajar. Salah satu cara untuk Allah makbulkan doa ialah mengaku. Mengaku dulu. Ini minta doa 10. Umur panjang, badan sihat, anak berjaya, selamat. Tapi tak mengaku pun, aku ni zalam tu nafsi zulman katsira. Jarang kita mengaku. Tapi bila orang nak pergi Mekah, kirim doa. Doa apa? Semua minta. Jarang jemaah pesan pada jemaah lain, boleh tak minta doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosaku? Betul? Yang ada pada? Panjang umur, badan sihat, rezeki murah, anak sedang UPSR, biar dapat 5A macam adik-adik dia tu, abang-abang dia. Jarang. Boleh tak tolong minta pada Allah di Mekah supaya Allah ampunkan dosaku? Okey. Itu satu doa yang sangat penting, iaitu mengaku kita zalim. Ini Nabi Musa mengaku dia sangat-sangat berhajat, tapi dia tak minta. Okey? Sekarang, Nabi Musa bantu wanita ni ikhlas tak? Ikhlas. Pengajarannya apa? Apa bukti dia ikhlas? Tak minta balasan. Walaupun dia dalam keadaan lapar, penat, letih, perlukan makanan. Tapi dia tak minta. Sebalik dia minta pada siapa? Allah. Pengajarannya, pendakwah hendaklah sentiasa memiliki hati yang ihsan kepada orang, tetapi jangan sekali-kali mengharapkan balasan. Kalau buat apa harap balasan, dia bukan pendakwah, dia ada kepentingan. Jangan mengharapkan balasan. Walaupun keadaan kita miskin, susah macam mana pun. Kenapa tak perlu mengharapkan balasan? Kenapa? Balasan Allah jauh lebih baik. Dalil? Surah apa? Mana ada? Pemaaf je lah. Dia surah apa? Ayat apa? Cuba buka surah Hud. Ayat 51.
Surah Hud ayat 51. Okey. Ya qaumi, kata Nabi bila berdakwah pada kaum dia, ya qaumi, wahai kaum aku, la as'alukum, aku tidak minta pada kamu alaihi, atasnya, iaitu atas kerja dakwah aku tak minta pada kamu ajra. Ajra ni upah. Aku tak minta upah pun. Kenapa aku tak minta? In ajriya, tidaklah upahku illa kecuali ala allazi fatarani. Melainkan tidaklah upahku melainkan ke atas siapa? Tuhan yang mencipta aku. Mana lebih besar upah? Upah daripada makhluk dengan upah daripada pencipta makhluk. Mana lebih besar? Pencipta makhluk. Ini menunjukkan para nabi dan pendakwah memang cerdik. Dia nak upah yang besar, tak nak upah yang kecil. Siapa mengharapkan upah manusia, dia tak cerdik. Sebab tu dia kata apa? Di hujung. Afala? Kamu tak berakal ke? Kamu tak berakal ke? Ini upah Tuhan mencipta manusia. Ini upah makhluk. Pastilah kau nak upah yang daripada satu. Yang kedua, kamu tidak berakal ni apa sebab? Aku dah berdakwah dan tak minta upah. Tak kena yuran. Percuma. Tapi kamu tolak juga. Kamu tak ada akal ke? Bila dia tak minta upah, para nabi tak minta upah, makna apa tu? Ha? Ikhlas satu. Yang kedua, tak ada kepentingan. Jadi, bila tak ada kepentingan, makna semuanya kebaikan untuk siapa? Kamu. Dan percuma. Kenapa masih tolak untuk diri kamu? Tak ada akal ke? Boleh faham? Sebab tu bila kita berdakwah, jangan minta upah. Minta upah, bukan pendakwah. Dan tak cerdik. Okey? Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 41. Yang jenis minta upah ni siapa? Yang jenis suka minta upah. Tengok. Falamma ja'a as-saharatu. Maka tatkala ja'a, apa dia? Telah datang saharatu, tukang-tukang sihir. Seorang sihir, kalau ramai, saharatu. Macam fajarah, kafarah. Maka tatkala telah datang tukang-tukang sihir kepada Fir'aun. Qalu, mereka berkata li Fir'aun, kepada Fir'aun, a inna lana la ajra? Adakah bagi kami upah? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang berlawan dengan Musa. Siapa yang minta upah ni? Orang yang sebelum dia beriman lah. Sebelum dia beriman, matlamat dia nak upah. Okey. Cuba buka surah Al-Qalam kan? Al-Qalam. Upah di sisi Allah ni, Allah sebut. Al-Qalam kan? Ka'an-najmu. Okey. Okey. Wa inna laka, Allah nak bagi dorongan pada Nabi. Wa inna laka, sesungguhnya laka, untuk engkau, la ajran, pasti upah, ghaira mamnun. Yang, apa dia ghaira mamnun? Yang tidak terputus. Wahai Muhammad, wahai pendakwah, upah untuk kamu, upah yang tidak putus. Kekal abadi. Tapi kalau manusia bagi, putus tak? Putus. Bila putus? Tak, sebelum mati dah pencin dah tak ada dah. Lepas tu kadang-kadang pencin sambung lagi kontrak sebab upah dah putus kan. Ya Allah nak bagi ghairah mamnun. Dan sebab itu dalam surah Al-Muddassir, Allah pesan. Surah Al-Muddassir, ayat 1 hingga 6.
Ya ayyuhal muddassir. Wahai orang berselimut. Siapa ni? Ha? Nabi. Tapi kenapa Allah tak kata ya ayyuhal Muhammad? Ya ayyuhal Rasul. Ha? Supaya pengajaran untuk semua. Siapa? Semua yang berselimut. Ustaz, saya tidur tak berselimut. Tak termasuklah. Wahai orang yang berselimut, mana orang yang tidur? Buat apa? Qum. Bangun, fa'anzir. Dan beri peringatan. Warabbaka, ayat 3. Warabbaka fakabbir. Dan kadang-kadang kita nak bagi peringatan takut. Maka Allah kata, hanya pada Tuhan engkau besarkan. Besarkan Allah dan hanya takut pada Allah. Jangan besarkan manusia. Jangan takut pada manusia. Bila nak berdakwah. Kemudian, wasiyabaka fatahhir. Bila nak berdakwah juga, kena bersihkan. Siyabaka apa dia? Pakaian engkau. Dan maksud dua-dua. Bersih daripada hati, daripada syirik, kufur, cinta dunia. Dan bersih zahir. Warrujza fahjur. Dan dosa-dosa najis, sifat mazmumah, tinggalkan. Macam mana kamu nak ajak orang pada sifat terpuji, kamu penuh dengan sifat yang tercela. Lepas tu, bila kamu berdakwah, Allah pesan pada Nabi dan pada kita semua. Wala tamnun tastaksir. Apa makna? Apa makna wala tamnun? Jangan kamu memberi bila berdakwah, menyampaikan. Jangan kamu memberi dan tastaksir, mengharapkan balasan lebih. Ada juga pendapat, jangan berdakwah, jangan bagi tazkirah, jangan mengajar, tapi dalam masa sama, tastaksir, kamu mengharapkan. Jangan. Boleh faham? Dan seorang lelaki dalam surah Yasin kan, dia bila dia berdakwah datang daripada hujung kota, dia ajak orang beriman kepada siapa? Ittabi'u, ikutlah para rasul. Apa ciri-ciri rasul? Yang lelaki ni suruh orang beriman pada rasul. Apa ciri-ciri dia? Ittabi'u al-mursalin alladzina man la yas'alukum ajra. Sebab rasul ni la yas'alukum, tidak pernah minta upah. Tak ada kepentingan. Ikutlah mereka. Makna apa tu? Kalau minta upah, kamu tak nak ikut pun memang patutlah. Sebab dia ada kepentingan. Boleh faham? Sebab tu saya nak ulang untuk sekian kali. Bila buat kerja dakwah, jangan minta upah. Bila minta upah, bisnes. Ada kepentingan. Bila nak bisnes, jangan guna Al-Quran. Jangan guna nama Islam. Jangan guna nama tadabbur Al-Quran. Ada orang yang buat tadabbur Al-Quran tapi berbayar kan? Bayar pula ribu-ribu. Kenapa? Kamu ada ilmu. Dan wajib tak kamu guna ilmu bagi orang faham Al-Quran? Wajib tak? Benda yang wajib, kenapa minta upah? Ada tak kita salat minta upah? Ya Allah, aku dah salat, boleh bagi upah. Apa? Itu kewajipan kamu. Dan logiknya, analogi, kalau kita bantu orang, orang cedera, patah, berdarah. Kita pun bantu dia. Lepas bantu, kita minta upah. Bagi upah, masuk akal tak? Tak. Kenapa? Satu, kezaliman kepada orang yang cedera kalau dia tak ada duit. Yang kedua, kita tak cerdik sebab mengharapkan upah manusia. Sedangkan upah Allah, ghayra mamnun, tak akan terputus. Jadi bila nak tadabbur Al-Quran, nak mengajar agama, jangan kenakan bayaran. Bila nak kena bayaran, jangan guna nama agama. Okey? Ustaz, kalau tak kenakan yuran, nak makan apa? Boleh merosakkan akidah. Seolah sumber ekonomi kamu daripada kelas. Tak. Bukan. Allah dia tetapkan rezeki kamu. Betul tak? Kamu buat kelas ke, tak buat kelas, rezeki kamu tetap ada. Bahkan, Allah bagi jaminan. Kamu akan dapat rezeki yang tak disangka. Bila?
Bila buat kelas tadabbur ke bila apa? Wa may yattaqillah. Bila bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Okey? Cuba buka ni teks Arab. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir dia tentang ayat ni. Oh bukan. Yang ada nama Ibnu Abbas. Last sekali rasanya. Okey, ni. Okey. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat Rabbi inni lima anzalta ilayya. Oh, terangkan. Okey. Ni asli dapat pahala. Sebab asli yang menunjukkan. Okey. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Qala Ibnu Abbas. Ayat ni ditafsir oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dia? Wa qad kana qad balagha bi al-ju'. Adalah sesungguhnya balagha. Apa makna balagha? Telah sampai bihi dengannya, iaitu dengan Nabi Musa AS al-ju'. Ju' apa dia? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Surah apa? Surah Quraisy. Apa makna ju'? Lapar. Apa makna khawf? Takut. Jadi kata Ibnu Abbas, berdasarkan ayat ini dia kata, Nabi Musa telah sampai ke muncak kepada kelaparan. Lapar betul-betul. Ma balagha. Apa yang dah sampai. Wa innahu. Sedangkan sesungguhnya dia la akramul khalq. Sedangkan Musa ketika itu manusia paling mulia di atas muka bumi. La akramul khalqi yawma izin ala Allah. Orang paling mulia tapi paling lapar. Boleh faham? Wa fi hadza dalam ayat ini mu'tabarun. Pengajarannya apa? Mu'tabarun pengajarannya wa hakimun dan pemutusnya bahawa bihawani dunia ala Allah. Hawa ni mana? Hinanya dunia bagi Allah. Macam mana tu dunia hina? Allah tak bagi pada manusia paling mulia. Makna dunia tu hina. Boleh faham? Tengok Allah bagi apa pada Bani Israel. Bani Israel ni perangai dia pada. Suka lawan Tuhan, suka permainkan Nabi kan? Betul tak? Tapi Allah bagi apa pada Bani Israel? Manna was salwa. Makanan istimewa, betul tak? Keluar pagi turun manna dan salwa. Sedangkan sepatut Allah turun manna dan salwa kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Tak, Allah bagi pada Bani Israel. Nabi Musa tanya tak? Ya Allah, Bani Israel tu menentang kau. Kau bagi manna dan salwa. Aku ni sampai nak kena bunuh. Tak ada manna, tak ada salwa. Tak. Okey. Boleh? Kita balik pada ayat kita. Dan ini Nabi Musa. Nabi kita lagi teruk. 3 bulan rumahnya tak berasap. Dan bila Nabi gali parit khandak untuk berperang, Nabi lapar dan ikat perut dengan batu. Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia sejak daripada lahir Adam sampai kiamat. Okey. Saya tak tahu ada orang Melayu, saya rasa dia baca doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada tak? Siapa-siapa orang Melayu sini ada baca doa ni? Ada ni, ada kan? Saya ada terbaca dalam buku apa, dia baca masa solat tahajud. Bangun malam, masa sujud dia baca doa ni. Saya terfikir, bila dia lapar? Ini doa untuk siapa ni? Dia lebih khusus kepada Nabi Musa AS. Sebab dia lapar sangat. Okey? Okey, lepas tu apa berlaku? Tengok, subhanallah.
Orang beriman bila berdoa, cuba ingat, apa dia minta doa Nabi Musa? Pertama, tak minta ampun, Allah dah ampunkan. Rabbi najini, wahai Tuhan, selamatkan aku daripada kaum yang zalim, itu Fir'aun. Yang kedua, minta makanan lah. Walaupun dia tak sebut. Maka ayat seterusnya, faja'athu. Lalu, datanglah. Tengok, sebelum ni ja'a. Sekarang, ja'at. Apa beza ni? Kalau ja'a untuk lelaki. Kalau ja'at, perempuan. Kalau Musa telah datang. Cuba buat ayat. Ja'a Musa. Kalau Zainab telah datang. Ja'at Zainab. Tengok, sekejap je belajar. Semua pandai. Senang je bahasa Arab. Lalu datanglah. Hu ni balik pada Musa. Datanglah kepadanya. Siapa datang? Ihdahuma. Salah seorang dari dua orang. Dari keduanya. Datang, tapi tamshi. Tamshi apa dah? Berjalan. Masya yamshi berjalan. Kalau perintah, berjalanlah kamu di seluruh pelosok bumi. Baca ayat tu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Surah apa? Al-Mulk. Ayat? Tak apalah, tak ingat nombor ayat pun. Yang penting faham. Tamshi apa dah? Dia berjalan. Tengok, Allah nak sifatkan sifat wanita muslimah. Cara berjalan pun ada cara. Al-istihya'in. Nak terjemah apa ni? Istihya' daripada haya'un, malu. Ala ni atas. Istihya' sifat malu. Kenapa Allah guna perkataan ala? Ala ni makna atas. Patut perkataan apa? Dia datang dalam kan? Fi. Tapi tak ala. Contoh, Allah sebut, Allah puji Nabi. Wa innaka la ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, pasti ala, atas. Bukan dalam, atas. Bahasa Arab, bila sebut ala tu, Allah nak beritahu apa? Mana sifat yang mulia tu dah betul-betul jadi, sebati. Seolah dia duduk atas akhlak tu. Dan tak akan berubah sampai bila-bila. Itu mana Allah. Jadi Allah nak puji wanita ni apa dah? Sifat dia, sifat semula jadi. Allah nak sebut akhlak mulia. Tapi Allah tak sebut akhlak. Allah sebut malu. Apa kaitan malu dengan akhlak? Orang yang berakhlak mesti malu. Orang yang tak ada akhlak, yang jenis tak malu. Semua yang buat maksiat sebab tak malu. Betul kan? Tak malu bukan aurat. Tak malu ke? Lawan Tuhan terang-terang. Tak malu ke? Tak solat. Tak malu ke? Kepada orang. Tak malu kepada Tuhan. Mengumpat. Tak malu ke? Allah kata dosa besar. Kemudian depan orang pula. Tak malu ke? Okey. Makan banyak. Tak malu ke? Tambah je. Lepas tu membazir. Tak malu ke jadi saudara syaitan? Okey? Jadi Allah nak bagi tahu wanita ni berakhlak mulia. Tapi asas pada akhlak ialah malu. Cuba buka hadis. Bacalah hadis. Okey. Daripada
Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u malu la ya'ti illa bi khair. Apa maksud? Pendek je hadis tapi maksud dia cukup mendalam. Malu tidak mendatangkan apa-apa melainkan semua baik. Kalau kamu ada satu malu, semua akan jadi baik. Makna sebaliknya, kalau kamu tak ada sifat malu, semua akan jadi tak baik. Kan, kadang-kadang kita tengok duduk kedai kopi kan. Hisap rokok. Pakai kopiah. Janggut. Tak malu ke? Betul tak? Malu sikit. Sebelum hisap rokok tu bukan kopiah, cukur janggut kan. Sebab image. Kopiah menggambarkan apa? Orang baik. Betul tak? Tapi hisap rokok tak malu ke? Pergi Mekah. Balik. Rasuah. Tak malu ke? Ada seorang ulama, seorang khalifah masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi khalifah ni datang ke Mekah jumpa ulama ni. Dia terjumpa masa tengah tawaf. Dia pun tanyalah ulama ni. Sebab dia khalifah, dia ada kuasa. Dia kata, kamu mintalah. Sebab kamu ulama besar, mintalah apa yang kamu nak. Kata ulama ni, aku malu nak minta pada orang sedangkan aku berada sebelah Kaabah. Tuhan Kaabah aku tak minta kan. Okey? Lepas tu keluar Masjidil Haram. Khalifah ni jumpa dia lagi. Okey. Tadi kamu kata malu minta pada orang sedangkan kamu duduk sebelah Kaabah. Sekarang kamu dah di luar. Mintalah apa kamu nak. Maka ulama ni kata, aku nak minta apa pada kamu? Dunia ke akhirat? Kata khalifah, minta dunia lah. Maka jawapan dia, kalau bab dunia ni, pada pemilik dunia pun aku tak minta. Apatah lagi kepada yang tak memiliki apa-apa. Minta maaf. Faham tak? Ada maruah. Kita kalau pembesar, tawar macam tu kan. Mintalah nak minta projek apa-apa. Kita kata apa? Alah, lama dah. Patutlah saya bermimpi semalam. Okey. Jadi Nabi kata apa? Sifat malu tidak akan datang apa-apa kecuali semua baik. Malu nak mengopak, malu nak buka aurat, malu nak lewat solat. Dan dalam hadis ni, muttafaqun alaih. Pendek je. Adik-adik hafal lah. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. 4 patah je. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ada malu bertempat. Oh, malu nak belajar sebab tua. Itu bukan malu. Itu jenis apa? Malas. Bukan malu tu. Kenapa kamu malu nak buat benda baik? Betul tak? Belajar waktu tua. Betul ke salah? Betul. Baik ke buruk? Kenapa malu benda yang baik? Okey. Kalau kamu malu nak belajar masa tua, kamu kena malu lagi masa dalam kubur nanti. Kena soal. Malaikat tanya, tua-tua kenapa tak belajar? Malu. Okey. Dalam riwayat Muslim, al-haya'u khairun kullu. Lagi pendek. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Panjang. Apa yang ni lah? Al-haya'u khairun kullu. Malu, semuanya baik. Subhanallah. Sebab tu Allah sifat wanita tu berakhlak mula, tapi Allah guna satu je sifat dia. Malu. Ada malu, semua okey. Okey. Ataupun al-haya'u kulluhu khair.
Okey, daripada hadis yang lain daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna, cuba terjemah, inna sesungguhnya mimma dari apa yang adrakan nas, dari apa yang an-nas manusia adraka tahu. Sesungguhnya dari apa yang manusia tahu min kalamin nubuwah. Dari kalam apa dah? Kata-kata kalam, ilmu kalam. Daripada kata-kata nubuwah kenabian. Al-ula yang awal. Sesungguhnya dari apa yang manusia tahu daripada kata-kata para nabi dahulu ialah iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apa dah? Iza apabila lam tidak, tastahi malu. Apabila kamu tak malu, fasna' buatlah apa saja kamu nak buat. Ha? Semua yang buat maksiat tu sebab tak malu. Ha? Bunuh anak, rogoh anak. Dia ni tak malu. Rawahul Bukhari. Tua-tua main dam kan? Kedai kopi. Pakai kopiah. Malulah sikit. Gigi pun dah tak ada dah. Ha? Okey, boleh hafal hadis ni? Tak boleh? Kena ada rasa malu. Malu apa dia? Semua tak boleh hafal kan? Okey. Ikut saya. Iza slow. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. 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 Apabila kamu tak malu, buatlah apa suka. Nak solat lambat apa semua kan. Kerja pergi awal. Makan awal. Makan rezeki Allah awal. Sembah Tuhan lewat. Muka tak malu. Okey. Boleh? Dah? Dah semua dah? Okey, cepat. Amsyah. 5 minit. Semua ni. Ha? Fasna' ma syi'ta. Kalau yang belakang tak hafal, sedangkan anak-anak hafal, kena ada rasa. Fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi Dia akan buat alasan. Tak ada baris Ustaz. Susah nak baca. Okay. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Okey, 3 kali. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Fresh. Waki. Baim. Oh, tengok kat sini. Tengok Ustaz ni. Ha? Semula daripada awal. Tastahi.
Ada, ada alasan lagi? Ada? Belakang? Kalau hafal, lelaki first. Kalau makan, lady first. Belakang? Fasna ma syi'ta. Okey. Okey. Sebelah? Okey, sebelah. Dah. Tak dengar. Fauzi? Okey, boleh Boleh padam? Rugi kalau kita belajar, tak hafal, makna apa? Lepas tu hilang. Tak payah tanya tahun depan, tanya besok je. Lupa. Okey. Jadi, datang seorang wanita, salah seorang dalam keadaan malu. Qalat, dia berkata, yang belakang yang saya tak tanya, untung ke rugi? Rugi kan? Jangan kata, oh lega. Tak, rugi. Dia berkata, inna, sesungguhnya abi, bapakku. Siapa nama bapaknya? Wallahu a'lam. Yad'uka, memanggil ataupun menjemputmu. Untuk apa? Liyajziyaka. Lam ni apa dia? Cepat, lam. Lamun taklil. Sebab tu dia baris. Ya jazia. Apa yang menjadikannya nasab? An mudmara. Kenapa jawapan bunyi kat depan je? Li, untuk. Ya jazi. Ya jazi ni yang kita dah sebut jazakallah. Kalau fi'il madhi jazakallah, kalau mudhari' yajzi, akan. Bapa aku panggil untuk, akan dia bagi, untuk dia memberi ataupun untuk dia membalas ka engkau. Ajra. Apa ajra? Upah apa ni? Ma saqaita. Apa yang engkau telah beri minum. Yang kau beri minum tadi kepada kambing kami, Bapak nak bagi upah. Dia bukan niat nak upah, tapi orang nak bagi. Lain tu. Lain. Okey. Tengok perempuan ni datang. Satu, Allah nak bagi tu perempuan yang beriman datang dalam keadaan malu. Ada pendapat mengatakan dalam tafsir, tapi tak ada dalil. Bila Nabi Musa menyahut, Nabi Musa berjalan di belakang, perempuan tu kat depan. Lepas tu datang angin, terselak kain dia. Lepas tu Nabi Musa kata, boleh tak kamu jalan di belakang? Aku di depan. Tapi itu tak ada dalil lah. Sebab apa? Yang pendapat tu, dia hurai makna malu. Itulah antara sifat malu. Okey?
Kemudian perempuan ni bagi tahu apa dah? Bapa aku panggil. Dia tak kata, jom datang rumah saya. Beza tak? Beza. Kalau jom datang rumah saya, macam mana? Ha? Tak. Macam mana perasaan Musa? Ha? Muka ni Musa, Nabi Musa, bukan Pakcik Musa ni. Dia seorang Nabi, dia takkan pergilah. Kenapa? Kenapa nak pergi rumah kamu? Kan? Siapa kamu? Tapi kalau sebut bapa, lain. Sebab apa? Bapa lelaki. Lelaki boleh ajak lelaki. Kalau perempuan ajak lelaki, ada masalah. Okey. Yang kedua, bila dia begitu bapa dia panggil, terus dia begitu sebab. Supaya apa? Musa tak terus tanya, kenapa bapa panggil? Supaya tak banyak soal. Faham tak? Itu perempuan yang beriman. Sebelum lelaki tanya banyak soalan, terus jawab. Bapa aku panggil untuk upah. Jadi Musa tak banyak soal lah. Bapa panggil, kenapa? Datang je lah, cakap je lah, kenapa? Setengah jam belum pergi. Okey, Lana, engkau telah bagi minum untuk kami. Halamma, maka tatkala ja'ahu. Sekarang ja'a pula. Ja'a bukan ja'at. Siapa yang datang? Musa. Tatkala dia, iaitu Nabi Musa datang kepada siapa ni? Hu ni balik pada bapa. Datang kepadanya. Wa qassa, dan qassa pada dia menceritakan. Nabi Musa pun menceritakan. Dan dia menceritakan, mengkisahkan alaihi kepadanya, kepada bapaknya, Syekhun Kabir, ataupun kepada bakal bapa. Tapi Nabi Musa tak tahu lagi. Kepadanya Nabi Musa cerita apa ni? Qasas. Cerita-cerita. Banyak cerita tak? Cerita apa? Macam mana dia boleh masuk istana Firaun, dia membesar dalam istana Firaun, kemudian dia bunuh lelaki, kemudian dia takut, kemudian nak bunuh seorang lagi, ada orang bagi tahu Firaun nak bunuh dia, kemudian dia lari sampai ke Madian. Semua dia cerita. Okey, cerita ni masuk tak bab mengumpat? Ngumpat tak? Dia cerita keburukan Firaun. Ngumpat tak? Tak, kenapa tak? Dibolehkan. Oh, dibolehkan. Ada dalil? Ada dalil tak boleh mengumpat ni? Dia cerita keburukan Firaun. Menceritakan keaiban orang. Betul lah Firaun jahat. Tapi boleh tak kita cerita keaiban kejahatan orang pada orang lain? Boleh tak? Sebab kalau dia zalim pada kita, kita boleh cerita keburukan dia. Boleh? Ada dalil? Surah An-Nisa 148. Cuba tengok. Betul tak? Surah An-Nisa 148. Okey. Tak payah tengok Quran, tengok sini. La yuhibbullahu al-jahra. Allah tidak suka al-jahra, menjaharkan bisu, cerita buruk. Allah tak suka. Cerita keburukan Allah tak suka. Mana haram. Minal qawli, daripada kata-kata. Illa, kecuali man zulima, orang yang dizalimi. Nabi Musa dizalimi tak? Maka dibolehkan cerita keburukan orang yang zalim pada dia. Orang tipu kita, orang pukul kita, kita boleh cerita keburukan dia. Supaya apa? Supaya orang lain tak terlibat ataupun tak dizalimi juga. Jadi dalilnya surah An-Nisa ayat 148. Kita balik pada ayat kita. Okey. Qal, subhanallah. Qal, dia berkata. Siapa berkata ni? Bapa.
Bakal, belum kahwin lagi dah. Lepas dia cerita je, terus bapa perempuan ni berkata, la takhaf. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Bapa ni ada kuasa ke? Najauta, engkau telah selamat minal qaumiz zalimin, dari kaum yang zalim. Macam mana Musa boleh selamat ni? Firaun dengan konco dia sedang mencari untuk membunuh. Macam mana dia selamat? Sebab Madian negeri lain, bukan di bawah kuasa Firaun. Jadi bapa dia kata, okey, kamu dah luar. Kalau berlaku di Kuala Lumpur, dia pergi mana? Kelantan samalah, satu negara. Sabah pun sama, Thailand. Thailand. Subhanallah. Tengok. Nabi Musa doa apa tadi? Sebelum ni. Rabbi najini. Terus Allah. Sebelum tu. Nabi Musa keluar dalam keadaan takut. Allah makbulkan. La takut. Jangan takut. Yang kedua, berdoa, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Sekarang kamu telah selamat daripada kaum yang zalim. Allah makbul terus. Dan doa ketiga apa dia? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah makbul tak? Allah bagi apa? Allah bagi makan selama 10 tahun. Bukan bagi makan saja, bagi dah kerja tu makan lah. Isteri. Itu dia panggil apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dapat keluar daripada masalah. Apa masalah Nabi Musa? Takut dibunuh. Selamat, makhraj. Yang kedua, rezeki tak disangka. Apa dia? Dapat kerja, dapat isteri salihah. Okey? Jadi bukan susah pun dapat kerja. Bukan susah pun. Dan bukan susah pun nak dapat isteri yang salihah. Syaratnya apa? Bukan SPM. Syaratnya ialah buat je perintah Allah. Allah bagilah. Okey? Cukup. Ada soalan? Jadi cerita akan datang, cerita apa? Nabi Musa berkahwin. Jangan lupa nak datang. Okey, insya-Allah kita jumpa pagi besok secara online. Kelas tadabbur pukul 10 pagi insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل